Ada kursi lain. Kalau tak dua kursi boleh? Tak dua kursi. Kalau boleh. Rasa tenggelam saya. Okey. Jatuh. Tu mau kena. Jangan jatuh sudah lah. Jatuh ha. Okey kita. Okey, selesa sikit. Just wait. Astagfirullahaladzim. Okey, insyaAllah kita mulakan. Al-Fatih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Dan berilah peringatan, sesungguhnya
peringatan disampaikan memberi manfaat kepada orang-orang yang beriman. Sadaqallahul azim. Surah Az-Zariyat ayat 55. Yang dihormati dan dikasihi dan kuasa pengurusan duha kita selama ini pun telah bekerja keras untuk mengadakan kuliah yang sebegini semenjak beberapa lama, sekira sejak 2 tahun yang lalu. Alhamdulillah masih berterusan sampai ke pagi ini. Dan yang dihormati dan dikasihi seluruh kehadiran para jamaah di dalam kuliah duha pada pagi yang penuh barakah ini, dengan ucapan Alhamdulillah, kita merafak syukur kepada Allah Azza wa Jalla dapat kita kembali bertemu dalam pengajian duha bulanan di Masjid An-Nur Tamasya Glamari ini, di mana kuliah terakhir saya ialah pada tanggal 16 bulan 3 yang lepas, hari Isnin, 2 hari sebelum daripada bermulanya PKP 18 Mac yang lepas. Artinya setelah hampir 6 bulan kita kembali bertemu pada pagi ini dengan ucapan Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Ujian tetap ujian, kerana ujian datang daripada Allah Azza wa Jalla. Kita manusia tak ada sebarang kuasa dan kekuasaan. Yang ada kepada kita ialah sabar, berdoa, dan membetulkan kehidupan kita. Maksudnya ialah kita hanya dalam keadaan ingat kepada Allah Azza wa Jalla, Tuhan yang Maha Besar. Kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala bila beri ujian, apa saja ujianlah, termasuk pandemik COVID-19, ujian cuaca yang kering, hujan yang lebat sehingga menenggelamkan rumah, kediaman dan seumpamanya, gempa bumi dan sebagainya, Allah SWT tidak akan mengirimkan bencana itu tanpa sebab. Tanpa sebab. Ia bersebab. Dan sebagai seorang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, kita yakin satu di antara sebabnya ialah kesilapan kesalahan kita, kecuaian kita dalam soal beragama, dalam soal beriman dan beramal kepada Allah. Kita kena akur, sebab di atas kecuaian kita lah maka Allah uji kita. Untuk apa? Untuk menyadarkan kita bahawa kita mesti benar-benar kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan, baca Al-Quran saban hari insya-Allah. Dalam surah Yasin ayat 82, apa kata Allah Azza wa Jalla kepada kita? Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Bila Allah menghendaki sesuatu itu berlaku, ia akan berlaku. Ayat ini satu ayat yang memberikan kita kekuatan dan peringatan sekaligus, supaya kita sebagai hamba Allah sentiasa bersiap sedia. Bila Allah uji dengan sesuatu ujian, segera kita balik ke pangkal jalan.
Mungkin ada kesilapan kita dalam hidup selama kita hidup, dosa, maksiat, kejahatan, kelupaan dan sebagainya. Yang keduanya, bila Allah sebut, bila dia nak satu berlaku, akan berlaku, pun ada sebab di sebalik itu. Mungkin Allah SWT atas kemurkaannya kepada segolongan manusia, maka Allah akan kirimkan bencana tak kira siapa. Dalam agama kita kena ingat bahawa bila Allah kirimkan satu bencana, Allah tak kira yang baik pun kena, yang kurang baik pun kena, yang jahat pun kena. Allah tidak pernah berikan ujian melainkan orang yang baik tak kena, yang jahat tak kena. Tak. Bila Allah beri ujian, semua akan kena. Jadi sebab itulah makanya dalam ujian pandemik COVID-19 ini meyakinkan kita bahawa ia adalah ujian besar pada Allah Azza wa Jalla untuk jadikan kita benar-benar kembali ke pakal jalan. Artinya, sebagai seorang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, kita ambillah titik keinsafan supaya akhirnya bila ujian ini Allah beri kepada kita, kita benar-benar kembali kepadanya. Dan bila kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla, Allah akan berikan kita kemenangan, keselamatan, kerahmatan, kejayaan bila tiba masa dan waktunya. Dan rahsia kita di sepanjang musim COVID-19 ini, yang masih belum selesai isunya sampai pagi ini, dua sahaja. Yang pertama, kita banyak merintih, banyak berdoa, banyak kepada Allah kita bermohon malam siang tanpa putus. Ucapkanlah doa-doa yang kita boleh kumandangkan bila-bila masa sahaja, dengan bahasa Arab pun ya, bahasa Melayu pun ya. Ya Allah, ya Tuhanku, angkatkan penyakit daripada kami. Ya Allah, ya Tuhanku, ya Tuhan kami hamba-Mu yang banyak bersalah, berikan kami kerahmatan, keselamatan. Doakanlah malam, siang, pagi, petang. Dan yang kedua ialah kita patuhi SOP yang digaris pandu oleh pihak berkuasa. Gabungkan bersama di antara doa yang tak putus. Yang kedua ialah patuhi SOP yang digaris oleh pihak berkuasa. Kerana SOP ini dicipta, digaris pandu berasas kepada hadis Nabi SAW. Bukan sahaja dicipta atau garis pandu bukan semata-mata dibuat begitu, tidak. Garis pandunya diasaskan kepada hadis Nabi SAW. Sebab Nabi bersabda, la dharara wa la dhirar, dalam hadis Imam Muslim. La dharara wa la dhirar, jangan cari kemudaratan dan jangan sebar kemudaratan. Jangan cari penyakit dan jangan sebar penyakit. Itu makna hadis. La dharara wa la dhirar, hadis Muslim. Nabi beri peringatan umum hadis ini, tapi maksud yang mendalam, bila ada satu musibah macam sekarang, maka kita jangan menjadi menyebabkan penyakit dan sebar penyakit. Maka untuk mengekang penyakit, SOP dicipta, digaris pandukan melalui pemakaian face masknya, sanitizernya, berjarak fizikalnya dan sebagainya lah. Ini semua dalam kerangka hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi sebut la dharara wa dhira, jangan cari penyakit, jangan cari kemudaratan. Apakah COVID ni tak satu penyakit? Satu penyakit. Apakah dia bukan satu kemudaratan? Mudarat besar. Jadi Nabi beri ambaran jangan cari sebab. Kita berpenyakit, sebab penyakit, maka garis panduan SOP ini menepati arahan Nabi SAW. Itu yang pertama. Yang keduanya, dengan garis pandu SOP ini, ia suatu amanah kepada kita untuk kita patuhi bersama. Bukan segolongan pihak, satu dua pihak, semua orang. Sebab bila kita, jaga orang lain, maknanya kita berusaha selamatkan diri kita dan orang lain.
kita tak kena penyakit dan orang pun tak kena penyakit kerana kita. Ini bertepatan hadis Nabi yang lain pula. Nabi sebut dalam hadis yang lain, dia kata apa? Al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadih. Seorang mukmin itu, seorang muslim tidak akan mencacatkan orang Islam yang lain dengan tangannya, dengan mulutnya, dengan tenaganya. Tak cacatkan orang, maknanya dia akan kawal dirinya, hidupnya, dan tak cuba memudaratkan orang lain dengan satu sebab tertentu. Ini hadis. Kemudian dalam SOP ini ada kaedah fiqh pula. Ada kaedah fiqhiyah yang ulama kita lama dah rakamkan. Antara kaedah fiqhiyahnya ialah tasarruful imami ala ra'iyati manutun bil maslahati. Maksudnya kaedah fiqh, bukan hadis ni. Kaedah fiqh ulama kita karang untuk ketepatan, untuk diamalkan sepanjang zaman dalam kerangka nak menghindar penyakit dan musibah. Kata kaedahnya tasarruful imami ala ra'iyati manutun bil maslahati. Segala garis pandu yang digariskan oleh pemerintah ke atas rakyatnya adalah tujuan untuk menjaga kemaslahatan. Jadi SOP ini untuk apa? Nak jaga kemaslahatan masyarakat ramai supaya tak berlaku gejala yang lebih teruk dan dahsyat yang boleh membawa kepada kemusnahan dan kemudaratan. Jadi kesimpulannya, inilah situasi kita sekarang ini. Pada Allah kita bermohon, pada Allah kita merintih, pada Allah kita berdoa dengan titik keinsafan di atas dosa kesilapan selama ini. Yang kedua ialah patuh SOP. Mudah-mudahan satu hari akan datang Allah pulangkan balik kenikmatan yang kita menikmati, sama ada secara sosialnya, secara ibadat dan seumpamanya. Masjid kembali pulih, tak solat berjarak, rapat merapati sama kita, datang ke masjid pun tak perlu ambil suhu, catatkan nama, dalam keadaan senang macam biasa, nak keluar masuk bila-bila masa, nak berzikir lama-lama, nak iktikaf lama-lama, mengaji pun dalam keadaan merapati. Itu semua kita dambakan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kepada kami segala nikmat yang kami telah nikmati selama ini. Ya Allah, ya Tuhan kami rindukan kenikmatan, keselamatan, kemuliaan dan segala, ya Allah, kebahagiaan. Itulah harapan kita. Ini mukaddimah saya setelah 6 bulan hampir tak bertemu, dan kita bertemu pada hari ini, bertemu dalam norma yang baru. Suasana tidak sama dengan sebelumnya. Masih ada kebimbangan tentang pandemik COVID yang masih lagi belum selesai dan putus rantaian sampai hari ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kami keselamatan, keamanan dan kebahagiaan. Pada pagi ini tuan-tuan, kita sambunglah perbincangan ilmu kita daripada tafsir surah Al-Kahfi. Terakhirnya pada 16 bulan 3 yang lalu, di mana ayat terakhir yang telah kita bincang ialah pada ayat 49. 49 surah Al-Kahfi itu surah yang ke 18 kan? Surah 18 kan? Al-Kahfi. Ya? Betul. Ayat 49 Al-Kahfi. Saya ingat yang hadir sebelum ini ada catatannya dalam nota masing-masing. Kalau yang baru hadir hari ini, kita ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang insyaAllah untuk bersama dalam kuliah duha Masjid An-Nur Glameri insyaAllah. Dengan izin Allah Azza wa Jalla, kita akan terus istiqamah dan konsisten insyaAllah. Baik, saya nak terus kepada perbincangan ayat 49. Saya berhenti hari itu, tak selesai perbincangan. Saya nak kembali semula. Ayat 49 ini iaitulah firman Allah Subhanahu wa taala, wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan
wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wala yazlimu rabbuka ahada. Artinya, dan diletakkanlah kitab, wa wudi'al kitab, diletakkan kitab, lalu kamu akan melihat orang-orang yang bersalah, ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya, dan mereka berkata, ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Lalu mereka berkata, aduhai celakalah kami, kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak pula yang besar, melainkan semuanya tercatat. Wa wajadu ma amilu hadira wa la yazlimu rabbuka ahada, dan mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan ada tertulis, dan Tuhan kamu tidak akan zalimi kamu walau apapun keadaannya. Sadaqallahul azim. Tuan-tuan dan puan-puan, episod kali ini bercakap tentang persoalan perhitungan manusia dengan Allah Azza wa Jalla. Ini episod kita kali ini. Sebelumnya kita dah banyak bincang tentang hal-hal berkaitan dengan soal bagaimana situasi manusia daripada alam, daripada situasi bagaimana kesekumpulan manusia masuk ke gua kerana lari daripada kejahatan musuh macam-macam. Sekarang kita masuk pada ayat bercakap tentang perhitungan kita dengan Allah di padang mahsyar nanti. Apa ceritanya? Ceritanya ialah bila mana Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat, bukan sekarang ni, ini cerita hari akhirat. Bila Allah Subhanahu wa taala memanggil manusia menghadapnya, bertemu dengannya, dan ketika itu Allah akan berikan suatu pembuktian tentang apa? Tentang kita dan amalan kita, tentang kita dan kerja buat kita dan kehidupan kita selama hidup dahulu, baik sama ada baik ataupun jahat ataupun buruk dan dosa pahala, semuanya menjadi saksi kepada kita di hari akhirat nanti. Apa yang akan berlaku? Allah sebut wa wudi'al kitabu, diletakkan kitab. Kitab ini kata ulama bukan kitab kita baca sekarang, tetapi suratan amal dalam bentuk yang lengkap, dalam bentuk yang sempurna, buku tentang kita masing-masing. Alkitab ini maknanya suratan amal yang jadi pembuktian tentang kita dan amalan kita dan kerja buat kita selama kita hidup, daripada awal hidup sampai ke mati kita, puluhan tahun, ia berkitab. Ayat ini disokong ayat dalam surah Al-Isra. Dalam surah Al-Isra, apa kata Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Isra? Ayat ini, saya ulang balik, disokong oleh ayat yang lain dalam surah Al-Isra. Apa kata Allah dalam surah yang lain itu? Iaitulah bila mana Allah sebut tentang penceritaan yang sama. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Iqra' kitabak kafa binafsika al-yawma 'alayka hasiba. Iqra' kitabak kafa binafsika al-yawma 'alayka hasiba. Ini berada dalam surah Al-Isra ayat 14. Ayat ini disokong ayat Al-Isra ayat 14, surah Al-Isra ayat 14. Apa kata Allah Azza wa Jalla dalam ayat tersebut? Iqra' kitabak kafa binafsika al-yawma 'alayka hasiba. Hei manusia, bacalah amal masing-masing dalam tulisan buku ini. Kafa binafsika al-yawma 'alayka hasiba, cukuplah untuk menjadi perhitungan kamu dengan aku. Hari ini keputusan ada dalam kitab ini. Surah Al-Isra ayat 14. Cuba semak, buka dan tolong tulis, catatkan. Ayat ini ada perkataan ayat Al-Isra ayat 14.
Iaitu bila mana Allah Subhanahu wa taala panggil manusia seorang-seorang, bukan berkumpulan, bukan berjemaah, seorang-seorang. Iqra kitabaka, baca amal suratan engkau. Kitabaka ini terjemahnya suratan kamu lah, amalan kamu, buku kamu, catatan kamu, bukan catatan orang lain, secara peribadi, face to face dengan Allah Azza wa Jalla. Dan kata Allah, kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba, cukuplah untuk menjadi perhitungan antara kamu dengan aku pada ini. Jawapannya dalam kitab. Dalam kitab ini segala jawapan ada, baik, buruk, jahat, maksiat, benar, salah, semua tercatat. Apa yang catat? Amalan kamulah. Ayat ini disokong ayat yang lain pula. Disokong ayat apa? Disokong oleh ayat surah Al-Zalzalah, ayat yang terakhir Al-Zalzalah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Disokong oleh surah yang lain pula, itu surah Al-Zalzalah, ayat terakhir. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang buat kebaikan sedikit, sekecil mana pun, dia akan nampak tertulis dalam buku ini. Amal soleh kita kecil, sikit je, tetapi tertulis, tercatat. Bacalah, kata Allah. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan siapa yang buat kerja maksiat sekecil mana pun tercatat dalam buku ini. Itu penjelasan tentang pendetilan buku ini. Ayat ini disokong ayat lain pula, iaitu ayat dalam surah Al-Qari'ah. Al-Qari'atu mal-Qari'ah, iaitu ayat setengah-tengah tu. Apa kata Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Qari'ah? Fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'aishatir radiyah, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah, wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Jadi ayat tadi disokong oleh surah Al-Qari'ah pula. Jadi ayat ni dia ada kesinambungan, cerita ke cerita. Allah sambungkan cerita. Sebab itulah cerita akhirat ni tuan-tuan bukan satu surah. Akhirat ini cerita pelbagai surah, ayat pun pelbagai, cerita pelbagai. Ini semua menunjukkan betapa sempurna Al-Quran, betapa hebatnya Al-Quranul Karim, yang beritanya tak pernah dusta dan bohong, semuanya benar. Allah kaitkan cerita satu-satu. Tinggal lagi kita yang kena belajar, kita kena mengaji supaya kita faham. Oh, akhirat ni bagian-bagian. Maka dalam surah Al-Qari'ah tadi Allah kata apa? Dah selesai, dah baca kitab masing-masing, dah baca amalan masing-masing. Kita baca ni selesai saja. Apa kata Allah daripada kitab itu? Fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'aishatir radiyah. Maka barang siapa yang berat timbangan amal baiknya, dalam kitab itu amal baik kita banyak. Alhamdulillah, solat kita, qiyam, tahajud, sedekah, derma, zikir, tasbih, kebaikan banyak sangat. Memberati amal kita kebaikan. Kata Allah, apa dia tadi? Fa amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'aishatir radiyah. Mereka hidup dalam syurga yang penuh keredaan, syurga menanti kita. Adapun orang-orang yang dalam kitabnya tadi, amalnya banyak kejahatan, banyak yang jahat, maksiat, taubat tak sempat, maksiat banyak, dosa banyak, melimpah ruah dosa, sikit yang baiknya. Yang baik tenggelam pula, yang maksiat banyak. Kata Allah, fa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Maka yang banyak timbangan buruknya, sikit sekali amal baiknya, maka tempat tinggalnya neraka hawiyah. Apa neraka hawiyah ni? Neraka yang membakar-bakar kepanasannya, neraka yang tak berhenti kepanasannya, membakar-bakar. Fa ummu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Apa itu mahiyah? Neraka itu, kata Allah, narun hamiyah,
neraka yang apinya sentiasa marak memanjang, tak pernah henti, makin menjulang, dihomban ke situ. Jadi tuan-tuan, kaitan ayat ke ayat ni cukup mengisafkan kita. Balik kepada ayat kita bincang pada pagi ni, yang saya tadi dah panjang cerita tu. Balik kepada ayat tadi, apa kata Allah Azza wa Jalla, wa wudi'al kitab. Ayat ini bercakap tentang orang yang dalam keadaan kecewa, yang dalam keadaan tidak sangka, tidak jangka, kerana dalam tanggapan setengah manusia, buat dosa ni Allah tak catat agaknya, buat maksiat Allah tak catat, malaikat lupa dia catat kot. Dia ada tanggapan macam tu. Allah buat maksiat sikit je, bukan banyak mana pun, takkanlah catat, takkanlah Allah catat. Rupa-rupanya bila sampai di hari akhir nanti, mereka lihat dengan mata kepala. Lalu apa yang berlaku? Kita baca, kita tafsir kejap lagi. Lalu Allah sebut, fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi. Maka pendosa-pendosa terkejut bila Allah berikan suatu amal tadi, dia baca terkejut. Apa terkejutnya? Dia terkejut sebab apa? Sebab dia kata, apalah catatan dalam buku ini? Dosa kecil pun ada juga dicatat. Dia ingat besar saja, yang kecil pun catat juga. Ini menunjukkan keadilan Allah Azza wa Jalla. Allah tidak berlaku zalim kepada kita, sehingga untuk membuktikan kita ni siapa, Allah catatkan semua yang baik, yang buruk, sekali buruk itu kecil. Batulah tuan-tuan, di sinilah kita punya satu peringatan. Saya petik daripada seorang ulama yang bernama Al-Imam As-Suyuti. Peringatan awal sebelum saya pergi lebih jauh, dalam kitabnya disebut kepada kita bahawa batulah kita dalam hidup beragama ini, biarlah kita hidup dengan satu kecenderungan. Apa dia? Cenderung untuk cipta kebaikan demi kebaikan, demi kebaikan demi kebaikan. Saya semalam sambil bukan sambil lah, memang tak sambil pun, fokuslah juga, ketika memasukkan dalam saya punya IG. Siapa yang follow IG saya lah, ya, tuan-tuan tak follow ke IG saya? Tak follow, kesian saya, tolong follow lah, ya. Banyak ilmu kat situ juga tu, walaupun cerita tentang ceramah sana sini, tapi catatan saya tentang tazkirah buat diri, tiap hari saya akan buat. Hari untuk malam ni dah ada dah. Pagi tadi selepas baca 2-3 buku, baca tadi 2-3 ayat, dia mari idea tu buat. 2 hari lepas saya catatkan dalam IG saya, hari Sabtu yang lepas, cetaklah pahala dengan melakukan kebaikan walau di mana kita berada, iringi dengan ikhlas dalam beramal, ya. Tak ada apa sebenarnya satu, tapi kata-kata luahan hati secara peribadi untuk saya. Bila saya catatkan kata-kata ini, saya letak dalam hati saya untuk saya amali apa sajalah, ya. Kalau tuan tengok IG saya, FB pun sama, saya akan postkan, ya. Catakan 2 hari lepas, Sabtu lepas, saya tulis, cetak, ya. Nak cari bahasa bombastik lah sikit, ya. Nak tulis tu cari bahasa Dr. Asma, ya. Dr. Asma dia orang bahasa, salah ke betul tak tahulah, dalam otak saya rasa betul dah, ya. Cetaklah pahala dengan melakukan kebaikan walau di mana kita berada. Pahala kecil besar di mana berada, cetaklah dia. Cetak maksud buatlah pahala dengan syarat kita ikhlas. Dia mengambil kata-kata Suyuti, saya buat ini bagi kata para ulama, saya pun dalam bentuk saya punya pemikiran, saya catatkan. Dan ulama kita kata apa? Kata Imam Suyuti, biarlah dalam hidup ini ada satu kecenderungan yang berpanjangan untuk kita sentiasa buat pahala demi pahala demi pahala demi pahala, walau kecil mana pun pahala itu. Jangan kita ada kecenderungan untuk berdosa walau sekiranya dosa kita buat. Sebab apa? Sebab kata Al-Imam As-Suyuti, saat kita berpahala, kalau kita mati dalam rahmat Allah. Saat kita buat dosa, kalau kita meninggal, dibimbangi
kita dapat su'ul khatimah. Menarik kata-kata tuan-tuan. Itu sebabnya saya sebut kata, kita hidup ini, usahakanlah. Kalau kita tak usaha untuk cipta kebaikan, biarkan berdosa, kita bimbang satu benda. Saat buat dosa tadi, Allah ambil nyawa kita. Tak sempat beristighfar, tak sempat bertaubat, tak sempat munajat, tak sempat untuk berdoa minta keampunan. Bayangkan, ianya bermaksud kita dapat usul khatimah. Penjudah yang buruk lah jawabnya. Kita tak nak tahu. Sebab itulah, iringkanlah hidup ini dengan kecintaan, kesungguhan, seronok nak buat kebaikan. Biar ada kekuatan itu. Saya taklah nak bagi contoh yang agak berat. Saya bagi contoh yang simple kepada saya. Cenderung kita kebaikan kita buat dalam situasi ada niat begitu. Aku ni kalau singgah di pam minyak kejap lagi, nak isi minyak kereta contohnya. Ini saya bagi contoh saya punya lah. Dalam jiwa saya macam tu. Saya cuba kembangkan hati saya untuk cari pahala walaupun sikit. Aku nanti nak masuk pam minyak kejap lagi, kereta dah nak perlu pada minyak tambahan ni. Niat kita apa? Kalau ada makcik sedang jual kepok, yang jual kepok tepi jalan, tepi pintu tu, niat kita apa dia? Aku tak nak beli, tapi aku nak sedekahkan dia walaupun RM2. Kepok mungkin 10, kita tak perlu kepok, dah banyak kepok dekat rumah, boleh lekor tak lekor dah ada. Tapi niat kita nak hulurkan makcik ini RM2 yang berbaki duit tadi, hulurkan dia walaupun RM3. Niat kita apa? Mintalah kepada Allah rezeki aku dimurahi, aku tolong makcik yang sedang duk cari rezeki ini walaupun RM2, dia doa berkebaikan. Niat kita macam tu. Tiba-tiba masuk pam minyak, tak ada makcik, yang ada ialah attendant pam minyak, Bangla berbaki RM2, dia tolong kita isi minyak, tolong lap cermin, ambil sikit, holor kat dia dengan ucapan, hadiah pada awak, doakan saya. Benda itu tuan-tuan nampak simple, tapi jangan fikir simple. Dalam agama, ia suatu kecenderungan yang baik. Itu contoh pam minyak. Kita hadir ke masjid dalam nak berduha, nak berduha dengan ceramah, nak sembahyang fardu. Seawal turun kenderaan, pastikan di tangan kita dan poket ada duit kita nak masuk dalam tabung. Tak kira lah, RM1 pun ia, RM2 pun ia, yang tak ia kedekut. Itu masalahnya. Jadi jiwa kita ada tarikan untuk buat pahala by cash, tuan-tuan. Jadi semua ini datang daripada kecenderungan. Jangan fikir ia benda yang simple. Sebab tu kata Imam Suyuti, biar ada kekuatan dalam hati kita. Sebab apa? Bila ada kekuatan begitu, menjadikan kita buat kerja baik, sekecil mana pun Allah akan nilai. Apalagi amal itu amal yang besar dalam agama. Ini adalah falsafah hidup orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Cetaklah pahala, tuan-tuan. Tak pernah merugikan kita cetak pahala walaupun di mana berada kita. Kenapa? Kerana pahala itu adalah harta kekal kita di alam mahsyar. Kalau ikut kepada Prof. Dr. Muhaya, dinamakan pencen kubur kita. Pencen kubur kita nanti. Kekal pahalanya untuk selama-lamanya setelah kita mati, menjadi pencen kubur kita. Jadi maknanya dalam agama ni tak pernah merugikan orang yang sentiasa merebut peluang baik walaupun sekecil mana sekalipun. Sebab Allah tidak pernah menidakkan kebaikan hamba-Nya. Inilah maksud di sebalik ayat ini. Sebab ada golongan manusia tadi yang terkejut bila Allah tunjukkan kejahatannya, disebut yang dosa kecil pun ada catatan. Ya, inilah menunjukkan keadilan Allah Azza wa Jalla. Itu satu. Yang keduanya ialah gambaran ayat ini. Saya umum, kita belum bincang lagi ni. Ayat ini sedetail. Umum dulu, tafsir umum menunjuk kepada kita bahawa Allah tidak pernah zalimi kita semua. Segala amalan kita adalah tanggungjawab kita. Segala perbuatan kita adalah tanggungjawab kita. Segala apa yang kita buat dalam hidup adalah tanggungjawab kita masing-masing.
Allah tidak akan zalimi kita. Wala yazlimu rabbuka ahada. Allah tak akan zalimi hambanya walaupun sikit. Artinya pembuktian daripada mahsyar nanti tak tokok tambah. Pembuktian daripada mahsyar tak ada tokok tambah sama sekali. Yang adanya ialah kebenaran daripada Allah Azza wa Jalla. Ini tak selesa pula ni. Saya bimbang takut jatuh saya. Nak angkat saya bukan mudah ni. 90 kilo ni. Ini dalam cuaca PKP ni dia bertambah sikit. Di baju-baju lama, baju dah 8 tahun tapi rasa live ke ni? Sudah 10 kilo okey lah jangan 120 kilo. Okay. Baik tuan-tuan, balik ayat tadi kita tengok kepada tafsiran Imam Ibn Kathir ini. Allah menceritakan tentang keadaan kiamat. Sebelumnya lah kita ambil yang tengah-tengah tu. Kita tengok di muka surat 464. Siapa ada kitab? Nota dia kan? Buka 464. Dan firmannya lebih lanjut, wa wudi'al kitabu, diletakkan kitab, yakni kitab amal perbuatan, yang di dalamnya terdapat perbuatan yang mulia dan perbuatan yang hina, yang kecil yang besar. Fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi, lalu kamu akan yakni orang-orang bersalah ketakutan terhadap apa yang terus di dalamnya, yakni berupa amal perbuatan mereka yang jahat lagi buruk. Wa yaquluna ya wailatana, dan mereka berkata aduhai celakalah kami. Belum pun Allah suruh jatuhkan hukum, inilah kenyataan alam mahsyar. Sehingga para ulama kita sebut, sebenarnya tuan-tuan, Allahu Akbar, ini saya kena sebut ni. Saya baru saja buat rakaman 13 episod, selesai minggu lepas, hari Khamis yang lepas, dengan tajuknya Hari Tanpa Tarikh untuk TV Astro. Siaran bermula pada pertengahan bulan Oktober ni, berturut 13 minggu turut-turut. Tajuknya ialah Hari Tanpa Tarikh, dengan pecahan tajuk daripada soal check-in kubur, check-out kubur, as-sirat, al-mizan, tentang persoalan ancaman neraka, macam-macam 13 tajuk. Saya dah sebut dalam satu program tu, satu episod tu, tentang cerita ni lah sikit ya. Yang cerita Astro tu tuan-tuan tunggulah tayangannya insyaAllah pertengahan bulan Oktober nanti. Bagaimana kita rupa-rupanya tuan-tuan, bila saat pertama kita mula menyesal kalau kita ini seorang yang pendosa kepada Allah. Kita nak mati, saat kita nak mati dan kita mati, bermula saat kita mula menyesal bila tuan-tuan? Ketika kita diambilnya nyawa oleh malaikat Israel. Cuma bila kita menyesal, anak isteri tak tahu, suami tak tahu, isteri tahu. Yang nak matilah kalau mati itu suami, anak-anak isteri tak tahu. Yang menyesal itu seorang ayah nak mati, anak tak tahu. Tapi hakikatnya ialah penyesalan pertama kita ialah nak mati itu. Sebab apa? Sebab si mati ni, riwayat menyebut bahawa bila saja dia meninggal dunia, masa yang sama Allah akan tunjukkan tempat tinggal kamu kemudian nanti. Maq'aduka fil jannati awin nar, tempat tinggal kita neraka atau syurga. Bukan di alam barzakh. Alam barzakh kemudian, alam mati itu. Saat mati itu, si mati Allah nampak dah tempat kamu syurga, tempat kamu neraka. Jadi penyesalan kita tentang saat kematian tuan-tuan cukup mengecewakan. Tapi siapa boleh bantu kita? Tak ada siapa boleh bantu. Anak tak tahu bagaimana si ayah yang menangis-nangis pada masa itu kerana nampak alam neraka bukan syurga. Minta maaf sebab macam tu. Seorang anak pun tak boleh nak cerita pada ayah mak yang masih ada betapa dia nampak ada alam neraka dia akan diami.
Makna kita dengan kita lah pada masa itu, ratapan kita. Jadi kata hadis, saya baca hadis ni, saya sebut tuan-tuan, ada rakaman saya dah buat. Bagaimana kita mula menyesal. Satu tahap ini dah masuk sedikit tentang alam mahsyar ni, alam mati ni. Dia tahap penyesalan alam kematian dan alam mahsyar ni banyak sebenarnya. Bermula saat kita mati, ini bagi mati orang yang berdosa lah ni. Mati orang beriman tenang je. Ni mati orang berdosa. Sang pertama, dia akan meratapi kematian dengan rasa sesal dan hiba hari saat dia mati. Yang kedua, di alam barzakh dia. Alam barzakh dia, datang malaikat tanya, siapa Tuhan kamu, siapa Rasul kamu, apa agama kitab kamu, lagilah tersaksa penyesalannya. Ketiga, di mana? Saat dia nak melepasi titian as-sirat. Ini satu lagi di antara perbincangan penting dalam bab akidah tentang hari kematian dan sebab kematian. As-sirat yang wajib kita lalui. As-sirat ni kata dalam hadis Nabi, bagaimana keadaan as-sirat ikut hadis Nabi ni, iaitulah keadaan as-sirat ni tuan-tuan, dia punya tajamnya lebih daripada mata lembing dan pedang. Halusnya sirat ni, halusnya lebih daripada helaian rambut, dan di laluan itu disediakan oleh Allah Azza wa Jalla dengan duri-duri yang tajam yang tak nampak. Ni saya bincang dalam rakaman tu, tajuk as-sirat 3,5 jam. Tak tahu menangis. Tak menangis pagi ni, tak bisa menangis. Penyesalan kita pada masa itu tak boleh cerita. Lalu as-siratnya tersusah, sehingga ketika itulah ada yang luncur semacam kilat kerana beriman, ada yang dalam keadaan merangkak, ada yang dalam keadaan kepala di bawah, kaki ke atas. Panjang cerita. Yang ni kena tengok dalam bab as-sirat dan perjalanan kita untuk sampai ke syurga sana. Dan kata ulama, jalan itu bukan jalan pendek. Dalam riwayat yang saya disebut dalam rakaman itu, kata Ibn Hajar Al-Asqalani, as-sirat itu perjalanannya lebih daripada 15,000 tahun perjalanan. Dan ulama kata bukan begitu saja, ribuan tahun, entah berapa. Banyak kupasan para ulama tentang hal ini. Itu penyesalan dan seterusnya. Penyesalan ketiga bila? Yang keempat ialah bila mana sampai di padang mahsyar, rupa-rupanya segolongan manusia, Nabi tak mengaku umat, Nabi tak terima, Nabi tak pandang, Allah tak tengok. Itu penyesalan yang paling kemuncak. Dan penyesalan yang paling penghujung sekali ialah neraka menanti, syurga dia tak nampak. Lalu syurga tak nampak, lalu neraka dia akan lalui. Ini semua cerita-cerita tentang penyesalan. Episod penyesalan bermula mati lagi, kemudian bersambung. Ini bagi siapa ni? Bagi orang yang tak beriman. Orang beriman insya-Allah macam kita semua. Amin, amin, amin. Amin ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kami kelompok orang yang beriman ya Allah, diberikan keselamatan, kemuliaan, kerahmatan ya Allah. Bagi kelompok orang beriman, tenang setenang-tenangnya daripada alam mati dia, dan nampak syurga menanti, masuk kubur, luas kuburnya selaut mata memandang. Kubur tu macam syurga dah, dan perjalanan di hari akhirat pun tenang. As-sirat tu dia luncur semacam kilat, kal baraq, langsung tak terasa keletihan sebab dia meluncur ke kilat, macam kilat. Dan bila sampai di syurga Allah, pintu syurga Allah disambut sebagai tetamu VIP oleh malaikat. Wasiqal ladzina taqaw ila al-jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Bila sampai ke syurga pula, malaikat sambut beramai-ramai. Lalu malaikat sebut dengan ucapan wakil Allah,
salamun alaikum, selamat datang, taibatum, berbahagialah kamu, seronoklah kamu, masuklah dalam syurga dan kekal selama-lamanya. Jadi orang beriman saat dia mati tenang senang, dalam kubur tenang senang, perjalanan pun tak ada masalah sampai ke syurga. Inilah wajah orang-orang yang mati dalam iman. Itulah kerinduan kita, tuan-tuan. Inilah kita rindu sebenarnya. Kita nak tuan-tuan semua ini. Kita nak Allah redha dengan kita, berikan kita kerahmatan, keselamatan daripada saat kita mati lagi sebenarnya. Mati dalam iman, dengan amal salah, masuk liang kubur tenang, bahagia, tak sempit. Walaupun kubur sempit, tapi Allah perluaskan kita daripada kesempitan. Kubur bercahaya, tenang, setenang-tenangnya, hari, malam, siang sama kepada kita keindahan. Sampailah sampai ke alam barzakh, sampai ke alam mahsyar, tak ada seksa menanti kita. Neraka tak sentuh batang tubuh kita. Tuan-tuan, ini semua kita rindu. Hakikatnya benda macam ni, tuan-tuan, saya fikirlah tak akan kita rindu, melainkan kita belajar, terus belajar tentang cerita syurga, tentang cerita alam akhirat yang penuh dengan nikmat, tentang alam kematian penuh rahmat. Kita belajar, kita tahulah. Tapi kalau kita tak ada ilmu tentang soal kematian, tak ada ilmu tentang lepas mati apa keadaan, kita tak akan rasa. Mungkin lebih teruk jiwa kita terus mati, jiwa terus sakit, berkeladak sampai bila-bila. Ini yang kita tak nak. Tuan-tuan, minta maaflah, saya bukan nak menangis, tapi bila sebut dah ini saya terasa dentuman dalam hati, perasaan saya lebih saya rasa daripada Tuhan. Sebab apa? Sebab saya duduk ceramah ni. Saya duduk ceramah, saya baca kitab, saya buka kitab, bukan satu kitab, berkitab-kitab saya baca, nak bawa kepada tuan-tuan. Saya tidak nak demi Allah bercakap kosong. Saya nak bercakap dengan suara saya faham apa saya cakap. Saya ajak tuan-tuan ke jalan yang ajak tuan ke jalan yang benar. Inilah kita rindukan sebenarnya. Sebab kita nak kejayaan, bukan kesempitan, bukan kegagalan. Kita nak keluasan, bukan kesempitan. Kita nak keredaan, bukan kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Jadi ayat ini yang kita baca, gambar orang kecewa. Ayat ini gambar orang kecewa ni. Lalu dia berkata apa? Ya wailatana, celakalah kami pada hari ini. Tadi ayat kita baca tadi, ya wailai wa yaquluna ya wailat. Cuba tengok muka 4 nampak tu. Wa yaquluna ya wailat, celakalah kami. Mereka berkata celakalah kami. Belum pun Allah hukum mereka, mereka dah rasa dah, habislah kami hari ini, habis dah, tak ada apa dah, kami tamat riwayat kami, saksa menanti kami. Menunjuk kepada kita betapa kekecewaan mereka itu bermula bukan masa tu, seawal dulu lagi, masa mati lagi. Cuma sekarang ni penerusan untuk menerima saksa semakin nampak jalannya. Tunggu, kata Allah, kejap lagi neraka menanti kamu. Tuan-tuan, lalu kata orang ini, wa yaquluna ya wailatana, dan mereka berkata aduhai celakalah kami. Belum Allah jatuh hukum lagi ni, mereka dah celaka di mereka sendiri. Dalam bahasa mudahnya, kalau kita sekarang, oh berat aku kali, tak lepas ujian ni, padahal belum menjadi keputusan, tapi kita rasa dah kita akan gagal, kecewa. Inilah kenyataannya. Jadi penyesalan ketika itu apa maknanya? Lepas tu saya suka sangat kaitkan, semalam pun dalam kuliah maghrib semalam saya kaitkan. Saya terkesan bila baca ayat Quran yang ada kaitan satu dengan ayat yang lain. Bila baca ayat ini terasa sangat kaitan tu ada. Contohnya, kalau tuan-tuan dah biasa dengar balik apa sebut ini. Tak belum dengar. Contoh kita baca dalam surah As-Sajdah ayat 12. As-Sajdah ayat 12. As-Sajdah kita dah tafsirkan. Belum lagi? Belum
Kita dah Al-Mulk, Yasin. Oh, sifat lain pula itu. Jadi dah kacau dah. 6 bulan tak jumpa ni, jadi kacau dah ya. Kita bermula Al-Mulk, kemudian Yasin, Al-Kahfi, ketiga betul. As-Sajdah, oh sajadah di rumah saya, pengajian rumah saya habis dah sajadah. Sekarang Al-Isra, tapi kerana PKP terhentilah 6 bulan juga terhenti, tak boleh buat lagi ya. Dalam As-Sajdah ayat 12, apa kata Allah Azza wa Jalla? Walau tara idzal mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Tuan, ayat ini pun ayat cakap tentang kita, bukan orang lain, kita ni. Walau tara idzal mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim, kamu akan tengok nanti bagaimana orang-orang berdosa kepada Allah akan tunduk pandangan mereka ke bawah. Mereka tak layak tengok Allah, hanya tunduk ke bumi. Ketika mereka meratap, terbukti benar apa yang Allah sebut selama ini, adanya alam neraka, alam mahsyar yang menakutkan seksa nanti, terbukti. Ketika itulah maka orang ni pun tunduk dalam air mata yang tak pernah kering lah tu. Lalu mereka berkata, Rabbana absarna wa sami'na, ya Tuhan kami faham dah hari ini, kami insaf, kami sedar, kami akur akan kesalahan kami. Tengok tuan-tuan, mereka mula meratap dengan satu pengakuan, Rabbana absarna wa sami'na, ya Tuhan kami akur, kami faham, kami insaf dah ni. Dulu kami cuai, dulu kami tak buat baik, dulu kami jahat, dulu kami buat maksiat, kami lupa ya Allah. Sekarang kami mula insaf. Lalu mereka merayu, apa mereka kata? Farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, pulangkan kami kembali ke bumi. Pulangkanlah kami, nak balik ke bumi sekejap. Untuk apa? Na'mal salihan, kami nak beramal, kami nak buat amal soleh. Ya Allah, tolonglah sekejap, tak apa dah. Meratap, merayu tuan-tuan. Cerita tentang kita ni bukan orang lain, segolongan manusia di hari mahsyar itu keadaannya. Tolong ya Allah, farji'na, pulangkan kami kembali ke bumi. Kami balik bukan nak cari harta dah, kami nak balik sebab apa? Na'mal salih, kami nak buat amal soleh ni, nak belajar, berilmu, cari ilmu, tambah iman. Inna muqinin, kami dah yakin betul-betul apa yang engkau sebut selama ini, yang Nabi ajar selama ini. Tuan-tuan, episod ini, episod penyesalan ini, penyesalan yang mutlak, sehingga ketika itu tuan-tuan bacalah dalam ayat 13, 14 apa Allah jawab kepada kita. Saya tak nak kupas dah, buka As-Sajdah, tengok 13 Allah sebut. Allah jawab, kamu ni neraka dah menanti kamu, kata Allah. Kamu ni neraka dah. Arti ketika itu dan apa yang dapat kita sebut melainkan serah pada Allah. Takkanlah begitu keadaan kita tuan-tuan. Sebab tu saya minta maaf lah, bila kita baca tafsir, mengaji tafsir, berhujahkan ayat Al-Quran dengan dalil pada Quran juga tuan-tuan, ia satu nikmat rezeki kepada kita. Orang yang faham akan makin faham, orang tak faham akan mengambil kefahaman. Orang yang baik bertambah baik insya-Allah. Orang yang mungkin dalam keadaan tersilap langkah hidupnya, dia akan pulihkan hidupnya ke jalan yang baik, bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Kesan pada apa? Al-Quran dan tafsir Al-Quran. Ini rahsia besar Al-Quran. Batulah rawatan yang mujarab adalah tafsir Al-Quran. Bukan kata ayat tafsirnya, cerita bagian-bagian pada satu sejarah ke sejarah, satu ayat ke ayat mengikat kita.
Batu Al-Imam As-Suyuti, Imam An-Nawawi kata apa? Kata Imam An-Nawawi rahmatullahi alaihi, dia kata apa? Tiada suatu nikmat yang paling utama, rezeki yang paling hebat dalam hidup bila mana kita cermati kepada Al-Quran, cermati Al-Quran. Maksudnya apa? Kita menghayati Al-Quran. Itu nikmat paling besar sekali. Sebab saya dah sebut acap kali, saya ulang balik, saya tak tahulah saya suka sebut ini sebab apa? Sebab nak ingat sentiasa. Seawal-awal kita dulu bercakap semasa kita mula mukadimah ayat tentang Al-Quran, di tafsir ayat ni, tafsir Al-Mulk dulu. Saya sebut kepada tuan, Quran ni apa? Kalamullah. Quran adalah ucapan Tuhan. Ucapan ni makna apa? Ucapan mana? Perbualan kita dengan Tuhan. Jadi bila kita baca Quran, kita sedang bercakap dengan Allah, bercakap hati ke hati. Cakapan Allah kepada kita bukan cakapan main, cakapan menyentuh hati, jiwa. Ada pintu berkat menanti kita. Sebab ia kalam Allah. Bila kita pegang kalam Allah sebagai pedoman hidup kita, tak sengsara kehidupan kita, tak akan mengecewakan kita sama sekali. Bahkan kita makin seronok, bahagia, semakin damba keredaan Allah Azza wa Jalla dalam kehidupan kita. Walaupun setiap langkah sekalipun, Allah akan pulangkan balik rahmat melalui ayat-ayat suci Al-Quran Karim. Tuan-tuan sekalian, lalu apa yang berlaku kemudiannya? Maksudnya kata imam ini, kita baca tafsir daripada Imam Ibn Kathir ni tuan-tuan ni. Ibn Kathir, ingat ya, Ibn Kathir antara kitab tafsir yang paling sempurna lebih pada tafsir yang lain. Daripada sudut penafsirannya, dia dianggap tafsir yang paling sempurna pada tafsir yang lain. Baik, maksudnya sungguh kami sangat merugi dan kecelakaan bagi kami atas kelangahan kami dalam menjalani masa hidup kami. Jadi orang-orang yang mengaku tadi mula insaflah. Sebab itulah kita dalam Pepatah Melayu pun sebut, dah terantuk baru tengadah. Sesat dahulu pendapatan, sekarang tak ada guna. Betul lah tu. Betul lah, kita hidup ini memang kita tak nafi kita manusia ada kelemahan. Tapi ingat, jangan biarkan kealpan kita berterusan sampai bila-bila. Kita bukan malaikat. Dalam hidup keadaan hidup dengan doa, zikir, macam-macam, malaikat memang macam tu. Tapi kita jangan biarkan kealpaan kita merugikan kita satu hari. Jangan. Batu kita nak dalam kealpaan cari kebaikan, dalam kesempitan cari keluasan, dalam kepenatan cari ketenangan. Itu hakikat sebagai seorang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudiannya, satu hadis yang cukup menarik sini tuan-tuan ialah di muka surat 465. Saya bila renung hadis ini, saya baca sebelum saya sampai ke sini, 2-3 kali saya baca tengok hadis ini. Hadis ini cukup besar harga kepada kita. Cara Nabi nak didik kita ni dengan datangkan hadis macam ni. Hadis ini datang kepada siapa ni? Disebut dalam peperangan. Nabi SAW singgah di satu tempat dalam keadaan tak ada apa pun di tempat itu, ke tanah kering kontang. Pada pasir ni, tuan-tuan siapa ada pengalaman tanah Arab dia tahulah. Pada pasir kalau sekarang nampak macam dah ada pokok-pokok yang tinggi yang besar, yang kalau kita pergi ke Arafah tu, suasana nampak macam tak nampak Arafah dah. Sebab pokok-pokok pun dah hidup. Pokok dari Turki, daripada Indonesia, setengah-setengah ditanam khas, dirapor kepada Indonesia katanya, diangkat benih, tanam, subur di tanah Arafah. Tapi satu masa dahulu Arafah dan kawasan sekitarnya tak ada apa. Pada pasir sungguh. Saya ada pengalaman duduk di Saudi agak lama, 6 tahun masa belajar di Riyadh dahulu. Kita pernah buat program di tengah padang pasir. Kalau musim cuti panjang dalam sebulan, kita panggil midterm, cuti midterm tu, kita akan pergi padang pasir berkhemah atas program universiti lah. Dikumpul pelajar luar negara daripada Arab, khasnya luar negara, daripada orang yang bukan Arab. Kita daripada Malaysia, daripada Filipina, daripada kita duduk sampai 1-2 malam, tak sampai 5-6 malam pada pasir yang tak nampak apa melainkan pada pasir ya. Dengan kesejukan malam hari itu satu ujian. Sebab mereka latih kita pelajar supaya kental semangat ni untuk mengukuhkan fizikal kita, untuk melatih kita kental kekuatan fizikal. Ini cerita lama lah ni. Pengalaman tu manis, pahit pun ada, sesak pun ada, tapi kita ada satu program yang luar biasa, alhamdulillah. Tuan-tuan pergi pada pasir, tak ada apa-apa. Nak cari sebatang pokok pun tak ada, sebatang ranting tak ada. Ni cerita ni
berlaku satu ketika Nabi SAW dalam perjalanan balik daripada perang, lalu sampai ke padang pasir. Sahabat pun diminta untuk pasang kemah. Apa Nabi kata? Nabi kata, ijma'u wan wajada 'udan falyati bihi. Ni Nabi nak berfalsafah, Nabi nak ajar sahabat tu benda. Nabi kata, sekarang kumpulkan oleh kalian apa sahaja yang ada. Ada ranting ke, ada daun ke, kumpulkan. Nabi minta sahabat kumpul apa yang ada. Ada ranting pokok, ambil. Ada kayu-kayu yang pecah, cari. Ada batu-batu yang itu, bawa, bagi. Nabi kata, kumpulkan. Ijma'u man wajada 'udan falyatbi. Kumpulkan. Udan kalau terjemah bahasa Arabnya kayu. Udan terjemah bahasa Arab, kalau ikut kepada terjemah kayu, mana kayu ranting lah, kayu kecil besar, ambil, kumpul. Lalu kata Nabi SAW, wa man wajada hatayan aw syai'an fa'ti. Dan siapa yang ada batang-batang pokok ke bawah, marilah. Batang kedui daun, bawa, mari, kumpulkan. Dan kata Nabi lagi, fama kana illa sa'atun hatta ja'alnahu rukaman. Bila Nabi sebut macam tu, sahabat pun cari ya. Sahabat cari dah, cari kayu, cari batang apa ni, pokok-pokok ranting, daun. Tak ada apa, pada pasir. Cari tak jumpa. Tak jumpa apa. Sebatang ranting pun tak ada. Sahabat pun datang kepada Nabi dalam keadaan kosong di tangan. Nabi kata, kumpul apa yang ada. Nabi tuan, dia nak ajar sahabat tu benda sebenarnya. Bukan saya suruh, tapi sebenarnya Nabi nak ajar. Ini hadis ni. Lalu sahabat pun datang kepada Nabi, fama kana illa sa'atun hatta ja'al rukaman. Kata sahabat, dalam keadaan itu kami datang dalam keadaan, dalam waktu sekejap kami telah berhasil mengumpulkan sekumpulan besar benda-benda. Jadi ada sahabat yang boleh cerita macam tu. Sahabat dalam keadaan ada yang cari tadi, adalah 2-3 benda. Mungkin ranting sebesar berapa sentimeter saja, daun kayu, adalah, bukan tak ada, kosong sangat, tapi majoriti tak ada. Tiba-tiba sahabat ada yang bawa 2-3 ranting kayu, ada kayu yang terbelah, ada rantingan kecil-kecil. Ramai sahabat tak ada, kosong di tangan, tak ada apa. Mereka kumpul lah. Lalu bila Nabi mereka kumpul demikian, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, atarawna hadza? Kamu tengok ni, sahabat ramai, tapi yang dapat kumpulnya sikit je. Maknanya majoriti tak dapat sesuatu, melainkan yang dapat itu mungkin kecil-kecil. Nabi tanya, atarawna hadza? Kamu tengok ni, apa kamu kumpulkan itu? Fakadzalika taj'amu adh-dhunuba 'ala ar-rajuli minkum kama jama'tum hadza falyattaqillaha rajulun wala yadhnubu saghiratan wali kabiratan fa inna muhsatun alaihi. Allahu Akbar. Nabi ni tuan-tuan, jiwa Nabi jiwa untuk didik para sahabat dengan ilmu tentang dosa pahala ni. Nabi kata, tidakkah kalian lihat benda-benda ini benda kamu kumpulkan ini, begitu hangan dosa-dosa yang berkumpul pada salah seorang kalian, setiap apa yang telah kalian kumpulkan ini, kan itu hendaklah kau takut Allah. Makna kamu rasa kamu macam Nabi nak kaitkan benda tadi dengan apa? Dengan isu dosa pahala. Seolah kamu, kata Nabi, kamu rasa dosa tu kecil sangat kamu buat. Macam itulah kamu cari bahan tak dapat banyak, itu saja. Padahal bumi ni luas, terbentang, tiba-tiba kamu kumpul sikit sangat. Kata Nabi SAW, itulah kamu sebenarnya. Kamu rasa dosa tu kecil, mana kamu buat satu benda anggap kecil, tapi besar bagi Allah Azza wa Jalla. Jadi kata Nabi kepada sahabat, itulah kamu kena bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, dan apa kali sekalipun. Kenapa? Kerana semuanya akan dihitung oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi nampak cara Nabi tuan, dia punya falsafah Nabi nak ingatkan sahabat bahawa sekecil mana pun yang kau buat sebenarnya besar bagi Allah Azza wa Jalla. Dosa kamu kecil mana sekalipun, bagi Allah besar. Lepas tu ada falsafah, ada kata-kata yang lain daripada para ulama, kata apa? Dalam kita buat dosa ni, jangan pandang kecil ataupun biasa. Pandanglah siapa kita berdosa, kepada siapa. Kata para ulama ni, jangan kamu bila berdosa, jangan kamu ala kecil je dosanya. Jangan pandang kepada siapa engkau berdosa. Kepada siapa? Kepada Allah. Kecil pun kepada Allah berdosa.
Jadi makna jangan pandang kecil dosa. Pandanglah siapa engkau berdosa sebenarnya, kepada siapa? Allah Azza wa Jalla. Jadi bagi orang beriman, dia tak meremeh dosa kecil, dia rasa kecil itu besar baginya, sebab dia berdosa kepada Allah Azza wa Jalla. Maka tuan-tuan, jalan keselamatan kepada kita ialah sentiasa berhati-hati, beringat-ingat. Ala hazarin, kata ulama, berhati-hati, beringat. Sebab itulah dalam hidup ini jangan sampai kita terjebak dengan satu dosa yang akhirnya sampai di depan masyarakat kita terkejut. Ya Allah, kecil pun Allah catat, aku duk jangka tak ada. Itulah saat dia akan musnahkan kita, mengecewakan kita, yang akhirnya akan jadikan kita dalam kesempitan, dalam keadaan yang sempit, susah, akan dihina oleh Allah Subhanahu wa taala. Penghujung tuan-tuan, kita akan berhenti kejap lagi, 2 minit lagi insya-Allah. Tuan-tuan sekalian, tengok kepada ayat seterusnya, 465 muka yang seterusnya. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa wajidu ma amilu hadira. Maka apa yang kamu buat itu semua akan Allah catatkan hadir kepada kamu. Tengok sendirilah. Dan kata pengarang kitab kita, iaitu Al-Imam Ibn Katsir, kata apa? Yakni perbuatan baik dan buruk semua akan tercatat. Yang baik pun catat, buruk pun catat. Yang benar pun catat, yang salah pun catat. Menjadi hujah kepada Allah, kepada kita nanti. Ini disebutkan oleh Allah dalam ayat yang lain, disokong ayat lain dalam surah Al-Imran ayat 30. Berkata Allah Azza wa Jalla, yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara wa ma amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Dan pada hari akhirat nanti, tiap-tiap kamu akan mendapati segala kebajikan ditulis dan tertulis, begitu juga kejahatan. Yang baik pun tertulis, tercatat, yang buruk pun tercatat, tertulis isi Allah Azza wa Jalla, untuk jadi apa? Hujah kamu dengan Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati sekalian, kesimpulan kita pada hari ini, apa yang dapat kita rumuskan ialah, yang pertama, bahawa Allah Subhanahu wa taala dalam memastikan kita ini beroleh sesuatu yang benar ataupun tidak, balik pada kita masing-masing. Amalan kita penentu di depan Allah Azza wa Jalla. Allah tak akan zalimi kita. Amal baik penyelamat kita, amal jahat memusnahkan kita. Yang keduanya, Allah sebut kepada kita bagaimana dalam perkiraan agama ini, jangan kita jadikan dosa kecil seolah-olah benda biasa. Jangan, sebab yang kecil Allah catatkan hujah kepada kita. Jadi orang beriman jangan pandang lekeh akan dosa kecil, bahkan dia takut kepada Allah, kan dia berdosa pencipta, bukan dosa tu dengan Allah Azza wa Jalla, dia takut kepada Allah. Yang ketiganya, menunjukkan kepada kita bahawa Allah berlaku adil kepada kita di padang mahsyar, tak zalimi sesiapa pun, walaupun apa yang berlaku, kan Allah akan letak hukuman berasas kepada apa yang kita bawa kepada Allah Azza wa Jalla. Yang keempat terakhir ialah, ingatlah tuan-tuan, ini saya tambah di penghujungnya, amal salah kita nyawa di padang mahsyar kita. Ini sampai daripada pandangan Al-Imam Suyuti juga, dia kata apa? Amal salah kita adalah merupakan nyawa di padang mahsyar kita. Kalau amal salah kita banyak, nyawa kita akan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Amal kita banyak, amal soleh kita banyak, maka nyawa kita, nyawa yang penuh dengan kemenangan, bukan kecelakaan, insya-Allah Azza wa Jalla. Wallahu alam. Itulah sekadar pertemuan pada pagi ini daripada ayat 49, agak panjang sikit perbincangan jam suku ini. Kita sambung insya-Allah, akan datang dalam ayat seterusnya, itulah ayat ke-50 Al-Kahfi. Al-Kahfi ada 100 berapa ayat? 110 ayat. Jadi makna separuh tak sampai lagi ni, ya. Jadi sabarlah, terus bersama dalam kuliah duha ini, dan kita akan berada dalam kuliah sekali sebulan, ya. Biasa 2 kali, kita akan berada dalam kuliah sekali sebulan. Saya duk jangka 2 kali sebulan dulu akan habis Al-Kahfi dalam masa 2 tahun. Jadi kalau dah sekali sebulan, habis Al-Kahfi masa 6 tahun insya-Allah. Tambah lama lagi, ya. Ada 60 ayat lagi, ya. Yang penting kita hadirlah insya-Allah.
Mudah-mudahan Allah permudahkan. Sedikit ilmu kita dengar, kita ambil sebagai renungan bersama, amalkan insya-Allah. Allah permudahkan. Ya Allah, ya Tuhan kami, permudah urusan kami, segala amal kami diterima ya Allah. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, rahmatilah kami ya Allah. Ilmu yang bermanfaat diberikan kami, keredaan yang berterusan ya Allah. Angkat pada kami penyakit-penyakit menakutkan ya Allah. Jadikan kami dalam keadaan berikan keselamatan, kesihatan, kerahmatan dan kebaikan ya Allah. Ya Tuhan kami, himpun hati kami dalam kebaikan bersama Al-Quranul Karim. Jadikan Al-Quran bertapak dalam hati seluruh kami ya Allah. Hidupkan kami dengan iman dan matikan kami dengan iman. Hidupkan kami dengan Islam dan matikan kami dalam Islam. Ya Allah, ampun dosa-dosa kami ya Allah, dosa ibu bapa kami yang telah didik kami sejak kecil dewasanya kami ya Allah. Ya Tuhan kami, Allah ya Allah, permudahkan urusan ibadah amal kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kepada kami dunia yang bahagia, membahagiakan kami. Di akhirat nanti jua ya Allah, bahagia membahagiakan kami. Wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami ya Allah dari bakaran api neraka yang bernyala-nyala, menakutkan kami, menggerunkan kami, menyusahkan kami. Wassallallahu alaihi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.